Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dalam mata pelajaran Bahasa Melayu tahun 4. Tajuk kita pada hari ini ialah Teknik Makanan Berkhasiat, Kemahiran Tata Bahasa. Standard pembelajaran yang perlu anda kuasai pada hari ini ialah 5.1.2 iaitu memahami dan menggunakan kata kerja mengikut konteks. Fokus kita pada hari ini ialah kata kerja pasif. Anda tentunya sudah bersedia. Ayuh kita mulakan. Aktiviti kita ialah membina ayat pasif berdasarkan ayat yang dicetak berwarna sebagaimana tertera pada halaman 39. Ayat yang dicetak berwarna ialah ayat yang berwarna biru. Ayuh kita bincangkan. Sebelum itu, ayuh kita lihat apakah itu kata kerja pasif. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang mengubah ayat aktif menjadi ayat pasif. Contoh kata kerja aktif ialah memeriksa. Apabila ditukar kepada kata kerja pasif menjadi diperiksa, imbuhan me digugurkan dan kita gantikan dengan imbuhan di. Ayuh kita saksikan beberapa contoh lain. Di sini cikgu telah senaraikan beberapa contoh kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Menyikat ditukar menjadi disikat. Kata kerja aktif membawa menjadi dibawa untuk kata kerja pasif. Menendang ditendang, menembak ditembak, membayar dibayar, membeli dibeli, memarahi dimarahi. Ini bermaksud kata kerja aktif menggunakan imbuhan me, manakala kata kerja pasif menggunakan imbuhan di. Sekarang kita lihat bagaimana hendak menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Apakah itu ayat aktif transitif? Ayat aktif transitif ialah ayat yang mengandungi kata kerja transitif, mengutamakan subjek atau pelaku sebagai permulaan ayat. Bagaimanakah itu? Apakah itu subjek ataupun pelaku? Subjek ataupun pelaku merupakan orang ataupun kata nama yang melakukan sesuatu aktiviti. Contohnya ialah orang, haiwan, tumbuhan. Okey, bergantung kepada ayat ya. Kita lihat contoh yang cikgu sediakan. Okey, di sini cikgu telah pisahkan kepada 3 bahagian. Yang pertama ialah subjek, yang kedua kata kerja dan yang ketiga objek. Sebagaimana nota yang diberikan, ayat aktif mengutamakan subjek atau pelaku sebagai permulaan ayat. Subjek bagi ayat yang pertama ialah kakak. Apakah yang kakak lakukan? Menyiram. Kakak siram apa? Kakak siram pokok bunga. Jadi subjeknya atau pelakunya ialah kakak. Aktiviti yang dilakukan ialah menyiram, iaitu kata kerja transitif, manakala objek ialah penyambung kepada kata kerja tersebut, iaitu pokok bunga. Contoh yang kedua, Cikgu Raziah ialah subjek atau pelaku. Kata kerjanya ialah membeli. Cikgu Raziah membeli apa? Membeli kuih ketayak, iaitu objek bagi ayat tersebut. Kita lihat ayat yang ketiga. Kita ubah kata nama ataupun subjeknya daripada orang kepada haiwan, iaitu kucing. Kucing buat apa? Kucing mencakar. Mencakar apa? Mencakar adik. Jadi subjeknya ialah kucing. Ini bermakna subjek tidak semestinya manusia. Subjek merupakan kata nama. Faham? Seterusnya kita akan lihat apakah pula ayat pasif.
Ayat pasif ialah ayat yang mengandungi kata kerja pasif. Ayat yang mengutamakan objek untuk permulaan ayat. Bagaimanakah pula ayat aktif transitif mengutamakan subjek atau pelaku di permulaan ayat, manakala ayat pasif ini mengutamakan objek untuk permulaan ayat. Ayuh kita lihat contoh yang cikgu sediakan. Lihat ya, cikgu juga telah bahagikan kepada 3 bahagian. Bahagian yang pertama ialah objek, bahagian yang kedua ialah kata kerja, bahagian yang ketiga ialah subjek, iaitu pelaku. Pokok bunga disiram. Kata kerja pasif ialah disiram. Ingat lagi kan cikgu terang sebentar tadi, kata kerja aktif mempunyai imbuhan me, manakala kata kerja pasif menggunakan imbuhan di. Jadi pokok bunga disiram oleh siapa? Oleh kakak. Yang kedua, kuih ketayak dibeli oleh siapa? Oleh Cikgu Raziah. Adik dicakar oleh apa? Oleh kucing. Jadi, adakah anda sudah memahami? Jika belum, ayuh kita lihat apa yang cikgu sediakan untuk anda seterusnya. Sebagaimana yang cikgu terangkan, aktiviti kita pada hari ini ialah membina ayat pasif berdasarkan ayat yang dicetak berwarna. Warna apa? Ya, betul, warna biru, iaitu Puan Nurul merebus keropok leko. Contoh ayat pasif yang telah ditukar daripada ayat aktif ialah keropok leko direbus oleh Puan Nurul. Manakala ayat yang ketiga sebenarnya ialah ayat untuk menerangkan proses merebus tersebut ya. Apabila keropok itu direbus, keropok itu akan menjadi lembut dan bebas daripada bakteria berbahaya. Namun begitu, fokus kita pada hari ini ialah kita nak tukar ayat aktif kepada ayat pasif. Sekarang cikgu ingin menerangkan langkah demi langkah cara untuk kita menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, kita senaraikan dulu apakah itu ayat aktif bagi gambar tersebut. Ya, Puan Nurul merebus keropok leko. Cikgu telah warnakan Puan Nurul warna putih, merebus warna merah, keropok leko warna kuning. Apakah maksudnya? Cikgu akan terangkan sebentar lagi. Sebelum kita menukar ayat aktif kepada ayat pasif, anda harus mengenal pasti apakah kata kerja yang terdapat dalam ayat tersebut. Apa? Ya, tepat sekali. Kata kerja yang diberikan ialah merebus. Jadi anda harus menukar kata kerja aktif ini terlebih dahulu daripada merebus menjadi kata kerja pasif. Apakah kata kerja pasif yang akan ditukar daripada kata kerja pasif? Ya, tepat sekali. Direbus. Apabila kita telah mengenal pasti kata kerja pasif ini, barulah kita boleh menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Sebelum itu, sebentar tadi cikgu telah terangkan ayat aktif mengutamakan subjek atau pelaku pada permulaan ayat. Okey, kita lihat ya. Cikgu telah membahagikan kepada 3 bahagian sebagaimana yang anda lihat sebentar tadi. Subjek ataupun pelaku ialah Puan Nurul, orang yang melakukan aktiviti. Apakah aktiviti yang dilakukan oleh Puan Nurul? Ya, merebus. Puan Nurul merebus apa? Tepat, keropok leko merupakan objek. Ya. Jadi, kita telah mengenal pasti subjek, kata kerja dan juga objek. Barulah kita dapat menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Ingat semula, ayat pasif
menetapkan objek sebagai permulaan ayat diikuti kata kerja pasif dan akhirnya subjek. Betul atau tidak? Ayuh kita semak. Ya, keropok leko direbus oleh Puan Nurul. Kita lihat. Ya, keropok leko merupakan objek. Direbus merupakan kata kerja pasif. Subjek ialah Puan Nurul. Lihat, warna putih pada ayat aktif Puan Nurul, di hadapan dalam ayat pasif Puan Nurul diletakkan pada bahagian belakang ayat. Merebus, direbus masih lagi berada di tengah-tengah ayat, manakala dalam ayat aktif objek duduk di bahagian belakang, manakala dalam ayat pasif objek berada di permulaan ayat. Faham? Kita lihat contoh yang seterusnya. Okey. Gambar yang diberikan ialah mengukus. Ayat yang diberikan ialah Puan Faizah mengukus ikan. Okey, yang bawah hitam tu ialah apabila kita kukus ikan dapat mengekalkan khasiat dalam makanan. Tetapi fokus kita ialah ayat yang berwarna biru, iaitu Puan Faizah mengukus ikan. Ayuh kena pasti apakah kata kerja yang terdapat dalam ayat tersebut. Ya, betul. Kata kerja aktifnya ialah mengukus. Apabila kita tukar kepada kata kerja pasif menjadi, wah, bijaknya anda. Betul, dikukus. Sekarang, kita mulakan proses untuk menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okey. Sebagaimana yang sebelumnya, di sini juga cikgu telah meletakkan mengikut kotak, mengikut kategori yang ada. Yang pertama ialah subjek, iaitu Puan Faizah, itu pelaku, orang yang melakukan. Puan Faizah melakukan apa? Dia mengukus. Puan Faizah kukus apa? Kukus ikan. Ya, subjek Puan Faizah, kata kerja aktif ialah mengukus, manakala objek ialah ikan. Dan kita tukar kepada ayat pasif. Ayat pasif mengutamakan objek di hadapan, kan? Selepas itu kata kerja pasif diikuti dengan subjek. Wah, dah pandai. Ya, betul. Ikan dikukus oleh Puan Faizah. Kita lihat kotaknya. Ikan iaitu objek, kata kerja pasif dikukus, subjek ialah Puan Faizah. Ya. Puan Faizah dari permulaan ayat menjadi belakang ayat. Kata kerja tetap berada di tengah, objek dari bahagian belakang menjadi pada permulaan ayat. Dah nampak atau tidak cara untuk menukarkan ayat aktif kepada ayat pasif? Kita teruskan dengan gambar yang ketiga. Memanggang. Puan Dayang memanggang daging. Ya, teknik memanggang akan menjadikan daging kurang berlemak. Okey, sekarang ini kita dah nampak ayat aktifnya, iaitu Puan Dayang memanggang daging. Yang putih itu apa? Ya, betul, subjek. Yang merah, kata kerja aktif. Yang kuning, ya, betul, objek. Sekarang ini, apakah kata kerja aktif dalam ayat tersebut? Dah bijak, memanggang. Kata kerja pasif bagi memanggang ialah dipanggang. Bijak anda. Sekarang ini kita lihat di mana kedudukan Puan Dayang, memanggang dan daging. Ya, Puan Dayang ialah subjek, memanggang ialah kata kerja aktif, manakala daging ialah objek. Ayuh kita tukar ayat aktif ini kepada ayat pasif. Ayat pasifnya ialah daging dari belakang pergi depan, daging.
memanggang jadi dipanggang. Masih lagi di tengah kata kerjanya kan? Dan diikuti oleh Puan Dayang. Oleh Puan Dayang merupakan subjek dari hadapan menjadi belakang. Okey, kita lihat kotaknya, ya. Daging ialah objek, kata kerja pasif dipanggang, subjeknya ialah oleh Puan Dayang. Faham? Bagus. Kita teruskan dengan gambar yang keempat. Gambar ini ayatnya ialah Puan Su menggoreng kentang dengan penggoreng kering. Jadi, kaedah menggoreng kering ini sebenarnya dapat mengurangkan penggunaan minyak dalam makanan. Kita dapat jimatkan duit, kita dapat jaga kesihatan kita. Sekarang, ayuh kita lihat ayat aktif yang ditulis dengan warna biru itu, iaitu Puan Su menggoreng kentang dengan penggoreng kering. Ada sedikit perubahan ataupun ada sedikit kelainan dalam ayat ini berbanding 3 ayat yang kita bincangkan sebelum ini. Apakah itu? Kita bincang sebentar lagi. Sekarang kita kena pasti kata kerja aktif dan kata kerja pasif bagi ayat tersebut. Ya, betul. Kata kerja aktif ialah menggoreng, manakala kata kerja pasifnya ialah digoreng. Sekarang, apakah kelainan dalam ayat aktif yang keempat ini? Ya, betul. Ditambah dengan warna biru kan? Dengan penggoreng kering. Puan Su, anda tahu itu ialah subjek. Menggoreng kata kerja aktif. Kentang ialah objek. Apakah pula kita nak namakan dengan warna biru itu? Ayo kita saksikan. Subjek Puan Su, kata kerja menggoreng, objek kentang, manakala dengan penggoreng kering merupakan keterangan bagi ayat tersebut. Jadi bagaimanakah caranya untuk kita menukar ayat aktif ini? Sekarang kita saksikan. Ayat pasifnya ialah kentang digoreng oleh Puan Su dengan penggoreng kering. Kita lihat kotak yang cikgu sediakan, iaitu objek kentang di bahagian hadapan, ya, ingat ya, ayat pasif mengutamakan objek, diikuti dengan kata kerja pasif iaitu digoreng, disambut oleh subjek iaitu Puan Su. Manakala keterangan kita kekalkan pada penghujung ayat dengan penggoreng kering. Ini merupakan salah satu struktur ayat. Kita masih lagi boleh mengubah ayat ini menjadi seperti kentang digoreng dengan penggoreng kering oleh Puan Su. Tetapi untuk hari ini cikgu tidak mahu anda pening, anda keliru. Kita teruskan dengan apa yang cikgu ajak. Lain kali cikgu akan ajak susunan struktur ayat yang berbeza. Boleh? Jadi, untuk gambar ini, Puan Su menggoreng kentang dengan penggoreng kering, kita tukar menjadi ayat pasif, kentang digoreng oleh Puan Su dengan penggoreng kering. Kita hanya menukar warna putih dan warna kuning, kan? Kata kerja tetap di tengah. Diikuti pada bahagian belakang ialah keterangan. Faham? Bijak. Kita teruskan lagi. Sebentar tadi, kita telah pun menukar ayat aktif menjadi ayat pasif. Perkara pertama ataupun langkah yang pertama yang perlu anda lakukan ialah mengenal pasti kata kerja aktif dan tukarkan menjadi kata kerja pasif, kemudian menulis ayat aktif menjadi ayat pasif. Ayat yang pertama, kedua dan ketiga strukturnya sama, manakala ayat yang keempat kita tambah dengan keterangan. Cikgu percaya anda telah pun faham. Cikgu akan menguji kefahaman anda. Tugasan anda pada hari ini ialah tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif
mengikut langkah-langkah yang telah cikgu terangkan sebentar tadi. Ayuh kita lihat latihan anda yang pertama. Dalam buku latihan anda salin arahan yang diberikan, iaitu tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Kemudian anda tulislah ayat aktif, tapi tak perlulah anda buat kotak macam cikgu tu ya. Terus anda tulis ayat aktif. Kemudian salin ayat yang diberikan. Encik Hamzah mencangkul tanah dengan sebatang cangkul. Tidak perlu diletakkan warna. Anda tulis sahaja dengan pensel. Ya, cikgu letakkan warna ini untuk memudahkan anda menukar ayat aktif kepada ayat pasif. Okey, gambar tak perlu lukis ya. Gambar ini cuma untuk menerangkan apa yang kita tulis. Boleh. Selepas anda menyalin, anda perlu membuat jadual sebagaimana yang anda lihat sekarang, iaitu kata kerja aktif dan kata kerja pasif. Lengkapkan jadual ini. Ya, untuk hari ini, untuk latihan yang pertama ini, cikgu bantu anda. Kata kerja aktif ialah mencangkul, kata kerja pasif ialah dicangkul. Setelah itu anda tulis pula ayat pasif dan tukarkan ayat aktif kepada ayat pasif. Contoh yang telah cikgu sediakan. Tanah dicangkul oleh Encik Hamzah dengan sebatang cangkul. Jadi lengkaplah nombor 1 anda. Untuk nombor-nombor yang seterusnya anda lakukan sendiri. Ayuh kita lihat latihan yang seterusnya. Yang kedua, Puan Ramlah memetik kacang panjang di kebunnya. Jadi anda buat sebagaimana yang telah cikgu terangkan untuk nombor yang pertama tadi. Seterusnya, kita lihat nombor 3. Latihan yang ketiga, ayatnya ialah ibu menuang air oreng untuk keluarganya. Lengkapkan jadual dan tulis ayat pasif anda. Yang seterusnya, ibu dan adik membaca kad ucapan Hari Ibu. Lengkapkan jadual dan bina ayat pasif anda. Haziq memberikan hadiah kepada gurunya. Lengkapkan dan tulis ayat pasif. Seterusnya, penduduk kampung membersihkan surau. Seorang doktor memeriksa mata murid-murid. Lengkapkan dan tulis ayat pasif. Dan yang terakhir, Encik Halim menderma darah di sebuah klinik. Lengkapkan dan tulis ayat pasif anda. Tamat sudah pelajaran kita pada hari ini. Cikgu harap anda faham dengan apa yang telah cikgu terangkan. Semoga cikgu dapat membantu anda memahami kata kerja pasif dan ayat pasif dengan lebih jelas. Selamat menyiapkan tugasan anda. Jangan malas untuk belajar kerana ilmu itu harta yang akan kita bawa ke mana-mana tanpa membebani kita. Sehingga kita berjumpa lagi. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.